Kalau macam sihir, Hmm. mungkin kita orang nak hantar sihir kat kita guna makanan. Hmm. Oh, jangan makan, kita boleh terkena sihir tersebut. Okey. Tapi kalau setakat contoh macam pelaris, Apa dia kesan nak dia? melariskan kedai dia, tapi kalau kita terima juga makan juga tanpa kita tahu apa kesan terhadap kita. Okey. Pertama sekali diri kita ni akan sakit lah. Sebab akan sakit juga. sakit sebab dia jin. Pelaris tu bukan jin. Jin tu akan masuk dalam badan kita. Okey, dia akan ubah rasa. Contohlah, makanan tu tak sedap. Dia ubah je makan tu tak sedap. Okey, dia jilat makanan tu. Okey, dia jilat, kalau dizahirkan lah. Dia jilat makanan tu. Jilat kan? Dia jilat. Saya ingat dia ludah ke apa. Sama juga boleh. Ludah boleh, jilat boleh. Macam tu. Okey. Lepas tu dia akan ubah dan kita makan. Makan tu makan benda kotor. Jadi kita sakit lah. Sebab tu pelaris ni, dia ada banyak jenis pelaris. Okey. Bila Yusuf dah sentuh buat pelaris ni, saya nak pergi depan sikit tentang pelaris. Pelaris ni boleh buat dua keadaan. Satu, dengan pemujaan, ada bacaan-bacaan, and then contoh baca pada bahan dan dicampur pada makanan. Okey, so jadilah sihir pelaris lah. Maknanya siapa makan rasa sedap, walau tak sedap, makan jadi sakit. Yang keduanya, tak payah nak baca mantra, gunakan benda kotor dah jadi pelaris lah. Okey. Ni yang interest sikit ni. Sebab apa? Sebab ramai orang tak tahu benda ni. Saya bagi contoh. Pernah satu ketika di negara kita ni, tahun bila saya tak ingat, tapi 10 tahun kebelakangan saya lupa tahun bila. Ada satu kedai ni, dia berniaga laksa. Kedai dia ramai yang datang. Satu hari berperiuk-periuk besar kuah dia masak. Jadi satu hari tu pekerja ni berhenti. Dia tadi Allah berhenti, and then dia pecahkan rahsia. Sebenarnya apa tuan ni buat? Dia masukkan sikit najis manusia dalam kuah tu. Dia gaulkan dia. Dia tak baca mantra, dia gaulkan dia. Jalid pelaris. Ada bantuan jin yang jahat atau jahat sebab benda tu kotor. Sebab niat dia memang dah jahat dah. Aku nak laris biar orang datang ramai kedai aku. Tapi gunakan benda kotor, bantuan jin ada kat situ. Jin yang jahat lah maksudnya. Okey, jin jahat. Jin tak semua jahat. Dia mukallaf macam kita juga. Ada beriman kepada Allah dan sebagainya. Jadi, hanya menggunakan benda kotor saja boleh jadi pelaris. Bukan najis saja, darah pun boleh. Ada, titiskan darah sini, cucuk macam nak cek darah tu kan, titiskan pada kuah. Kamu yang datang. Okey. Ada lagi satu lagi. Saya cerita ni, semua penonton ni yang tengok ni, jangan buat apa yang saya cakap ni. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya dalam rawatan, dan benda ni realiti berlaku dalam masyarakat kita. Tanpa kita tahu, ataupun mungkin ada yang tahu tapi mungkin ya ke tak, tapi saya cerita ni memang ya, benda ni berlaku. Dan saya cerita ni bukanlah saya nak mengajar. Okey, saya cerita ni supaya kita jadikan sebagai sempadan. Jangan buat benda ni berdosa besar. Siapa yang buat benda ni, kejahatan sihir macam ni, bukan sihir ni saja, apa-apa sihir pun, amalan dia tak akan diterima oleh Allah SWT. Okey, kalau dalam hadis Nabi beritahu, sekali kita mendatangi tukang sihir, 40 malam amalan solat kita tak diterima oleh Allah SWT. Pergi saya saja je, bukan nak minta tolong lagi, pergi saya saja. Nak tengoklah orang buat sihir tu. 40 malam dah tak terima solat kita dah. Apatah lagi kita minta bantuan. Okey. Apa saya nak sampaikan adalah berkaitan dengan benda kotor tadi kan. Ada beberapa pasien saya ni yang saya rawat, contoh suami lelaki, dia tak sihat, dia sakit sebabkan oleh perbuatan isteri dia. Apa isteri dia buat? Suami dia ni garang, ataupun suami dia ni tak dengar cakap dia. Jadi dia nak tundukkan suami dia, dia gunakan benda kotor. Benda apa? Darah haid dia. Dia tadah, dia letak setitis dalam kuah makanan ke, dalam air ke. Dia tak payah baca apa-apa, dia letakkan saja. Benda tu jadi sihir. Suami dia memang tunduk betul pada dia. Tak payah baca apa-apa. Sebab apa? Sebab orang yang buat tu, dalam hati dia dorongan apa? Nak tundukkan suami dia, betul? Lepas tu gunakan benda yang kotor, najis. Darah kan najis. Pasti ada bantuan jin yang jahat ataupun syaitan. Maka berlakulah sihir. Suami dia memang tunduk pada dia. Tapi kelemahan dia adalah, ataupun keburukan dia adalah, suami dia sakit dan terus sakit, dan akhirnya tak boleh bekerja. Tak boleh menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Memang dia dapat suami daripada dia, tak pergi pada perempuan lain. Tapi akhirnya keburukannya adalah, dia sakit dan terus sakit, memakan diri dia sendiri. Dan akhirnya keburukan tu datang pada isteri dia juga. Suami dah tak boleh kerja, dah sakit, datang pada kita, datang buat rawatan, sampai dia attack. Ada apa-apa awak gunakan ke untuk tunduk
Betul Ustaz. Zaman jahil saya dulu Ustaz, saya memang nak suruh suami saya jangan pandang perempuan lain. Saya dengar daripada kawan-kawan saya juga, dia yang suruh buat. Okey. Nak cerita bukan darah haid saja, air kencing pun ada yang pernah buat. Masukkan dalam sup. Sebab kadang bukannya macam mungkin dia mungkin tak niat tunduk kat suami, Yep. tapi dia just marah kan. Yep. Ambil ke minum air kencing ni. Okey, yang itu boleh jadi juga. Jadi sihir juga. Sebab apa? Dengan hasad tadi tu, jadi syaitan sentiasa tunggu. Kan? Jadi berlakulah bantuan syaitan kat situ. Tapi ada juga yang memang nak supaya jangan pergi pada perempuan lain. Dia nak suami dia supaya pandang dia je. Dia tak ada niat nak dendam pada suami dia pun. Tapi dia punya sayang pada suami dia ni menyebabkan dia suami aku ni untuk aku je, tak boleh. Ataupun suami dia ni suka usah-usah perempuan kan. Kita tengok kan. Jadi bagi mengelakkan daripada dia ni, suami aku tengok perempuan lain, aku tundukkan. Member pula ajar benda yang tak betul. Dia pula tengok jadi dia okey lah. Dia tak nampak lagi kesan selepasnya. Itulah yang berlaku. Jadi daripada sihir pelaris tadi yang gunakan bahan kotor saja membawa kepada sihir rumah tangga tadi tu. Nampak tak permainan syaitan kat situ? Jadi manusia yang lemah imannya, lemah ilmunya, maka diambil kesempatan oleh jin dan syaitan tadi tu. Tu keadaan dia. Okey? Wish, digi. Okey. Ustaz, jemput minum Ustaz. Okay. So kita baca sama-sama. Bismillah. So Ustaz nak yang tak ada susu kan. Betul. So Ustaz panas tak air tiba-tiba. Okey. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak ruyah dulu kan ni? Risau kat kadang. Boleh ruyah dulu ni. Jadi dia penawar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum Tiba-tiba getak Ustaz. Apa sila Ustaz, betul bagi review sikit rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wish dia tak buka. Alhamdulillah. Ni kopi pure Tadi Ustaz cakap tak nak yang susu. Betul. Alhamdulillah. Okey. Macam ni okey Ustaz Bismillah. Black coffee. So ada pelbagai flavour guys. Kau boleh klik black kuning kalau kau nak. Masya-Allah, alhamdulillah. Tekan kat bawah. Untuk try rasa kita punya kopi sendiri. Sebab saya lama cari sponsor air. Contact company ni, contact company tu tak dapat-dapat. Saya fikir, baik saya buat air sendiri je lah. Cuma tak nak ni kan. Tak boleh buka Ustaz. Saya rasa ini problem Ustaz. Saya tak boleh buka Ustaz. Kenapa Ustaz? Tiba-tiba getak ni. Cuba saya check je. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya tak pergi gym hari ni. Ustaz lain macam. Ustaz macam doa Ustaz share. Tak ada macam apa pun. Tak ada macam apa Buka je. Bismillah insya-Allah. Saya nervous sangat ni. Ustaz minum apa? Black coffee, saya minum cafe latte lah. So cafe latte ni susu tapi sama juga, dia tak ada gula. So pure coffee. So Ustaz. Menarik Ustaz, terima kasih buat share benda-benda ni. Tadi saya lupa nak cakap apa tadi. Saya ada benda saya nak sentuh tadi. Muhammad Muhammad. Saya nak share pengalaman pelaris sikit lah. Okey. Ustaz. Dulu mak saya berniaga Ustaz. Dulu berniaga? Dulu mak saya berniaga. Mak berniaga. Almarhum mak saya berniaga. Okey. Dekat food court kat area Kampung Baru. Zaman ni memang struggle sikit lah. So macam nak start berniaga ni semua. And at that time adalah lagi satu kedai yang sudah ada yang berniaga nasi campur juga at that time. So mak saya pun nak berniaga nasi campur. Kat tempat tu ada 2 je nasi campur. And masa nak mula berniaga ni, tak silap saya, tukang yang bagi sewa tu, dia owner tempat tu, dia ada kedai dia sendiri. Kedai dia jual air. So dia conquer air lah. So kalau datang situ, air memang dengan dia je. Tapi nasi campur ada orang, lepas tu ada yang masak goreng-goreng macam tu. So mak saya nak buka sebagai nasi campur. Tapi dia dah pesan awal. Dia cakap siapa-siapa buka kat sini semua kejap. Sebulan habis lingkup, 2 bulan lingkup. Memang tak tahan. Berniaga apa pun? Berniaga apa pun. Walhal tempat mak saya tu corner. So maksudnya siapa yang nak masuk food court tu kena lalu kedai mak saya. So kedai mak saya yang first lah, senang cerita. Jadinya mak saya cakap tak apalah, kita macam nak cari rezeki dan sebagainya. Kita proceed je, buka struggle Ustaz. Memang orang ramai. Kalau time, especially time lunch hour semua kan, sebab area office. Tapi orang akan pergi makan dekat nasi campur satu lagi.
So nasi campur mak saya ni kita kena panggil orang. Orang lalu kena panggil dulu. Oh. Bang, jemput ada nasi campur, ada lauk. Bawa cakap, okey mak. Okay. Dia macam terkejut bila mak saya panggil. So dia ada istilah macam mungkin tak nampak dan sebagainya lah. Kalau first glance macam aku tak perasan. Walau kedai yang pertama ni. Dia kata terus masuk dalam. Ke kedai yang satu lagi ni, kedai yang hujung sekali. So mak saya dah dapat rasa lah. Sebab mak saya ni pula, ayah mak saya ni pula berketurunan yang aib ke Ustaz kalau cerita pasal kalau kita punya keturunan ni macam ada gangguan dan sebagainya ke tak? Sebagai pengajaran tak ada masalah. So mak saya ni memang bila dah berubat dan buang dan sebagainya, kita dapat tahu yang dia saka keturunan. So kakak saya pun pernah kena gangguan. Sebab saya pula belajar dalam bidang ni, belajar agama, pernah masuk madrasah. So yang kelakar bila kakak saya kena gangguan, lepas dia kahwin macam tu, boleh pula suruh saya. Jadi ustaz ada suruh saya pula ni berubat. Saya pula memang tak ada experience yang berubat. Kita baca ayat kursi, tengok tak ada jadi pun ni kan. So kita outsource lah kan. Tapi nak ceritakan memang keluarga saya ni keturunannya memang sentiasa ada gangguan tu ujian daripada segi ni lah. Kemudian meniaga memang tak boleh. Memang tak pergi lah. Nak cover modal bayar pekerja pun. Walaupun sekali hari-hari tu just bayar pekerja je. Macam tu lah. So mak saya cakap tak boleh. So kita pergi ikhtiar, pergi berubat. Mungkin sebab kadang-kadang bila masak-masak kan, senuk nasi rambut panjang. Dalam nasi. Faham. Yang mana tak logik lah. Betul. Semua pakai tudung kot yang masak ni. Betul. Masa berubat-ubat ni salah satu sebab saya nak masuk kepada topik cara untuk mencari tempat rawatan yang betul. Sebab ada banyak yang salah. So sebab tu saya cerita benda ni. Is that berubat semua. So mak saya jumpa satu ustaz ni kat Shah Alam kan, saya tak rasa. Ustaz tu tak ada. Kat Shah Alam kawasan rumah ustaz ni. Lepas tu cara dia scan. Okay, ni cara experience saya berubat. Ada banyak, tapi ni salah satu ustaz boleh cerita sama ada ni adalah patuh syariah ataupun tak. Sebab ada setengah orang tak tahu kan. Dia tengok mamat pakai kopiah sikit, janggut sikit. Ni betul ni kan. So berubat tutup mata, dia disandar kat dinding, mak saya luruskan kaki. Dia tutup kaki mak saya dengan kain, so dia tak pegang kulit. So dia akan cucuk-cucuk kaki sikit, baca-baca. Saya pula alhamdulillah Allah SWT kurniakan hafalan lah. So bila baca rawatan tu baca, saya tahu mamat ni baca Quran ke dia macam benda lain kan. So alhamdulillah dia baca pun saya dengar okey, Quran tak ada masalah. So dia baca cucuk-cucuk. Lepas tu cara buang tu dia selalu cakap nampak apa-apa, tapi nampak dah akan tutup mata lah. Bayangkan kedai, tengok kedai daripada depan, nampak apa? Tu mak saya cerita, dia nampak macam ada ada ketat, ada macam kedai ni depan ni tempat orang duduk, belakang ni ada grill. Grill. Macam ditutup lah. Bukan grill, maksudnya macam grill rumah. Grill rumah pagar rumah. Belakang rumah pagar macam tu. So, nampak macam ada plastik lah orang ikat. Dekat tu. Tapi physically bila kita pergi kedai tak ada pun. Dia just cakap apa dia nampak dekat tutup mata. So ustaz cakap pergi acu, pergi ambil. So dalam bayangan tu saya tergelak lah. Saya cakap buat saya main ke kan. Nak bayang-bayangkan nampak benda lah, pergi ambil dalam mimpi lah. Saya cakap betul kan. Dia senyap je. So dia ambil, dia buka, dia cakap dia nampak jumpa ni lah, jumpa tu. Saya tak ingat specifically apa dalam tu. Tapi adakah so far ni semua okey cara berawatan ni okey? Okey, selagi dia tak ada pemujaan dan sebagainya tak ada masalah. Okey. So ustaz just instruct untuk ni buat ni. Lepas tu tengok apa lagi nampak. Pergi belakang kita tengok, nampak ada satu lembaga besar depan kedai, berbulu. Yang berbulu besar. So tak silap saya ustaz tu cakap mungkin juga bulu daripada sini benda ni yang masuk ke dalam nasi dan sebagainya. So apa yang ustaz tu buat is just buat air macam almuk kot. Tak ingat bacaan surah apa. Saya almuk. Ada bacaan ruqyah sikit untuk spray kedai. Faham. So ni common lah Ustaz? Ya betul, itu perkara biasa. Perkara biasa. Ini adalah pelalau perniagaan nama dia. Sihir yang dikenakan tu adalah sihir pelalau perniagaan. Sebab tu kedai nampak tutup. Bukan pelaris kat kedai dia, kedai kita tak ada. Okey, pelaris bagi kedai dia menjadi pelalau bagi kedai kita. Okey, pelaris. So yang Ustaz cakap tadi lah, 2 in 1 tadi tu. Betul. Kalau pelalau tak semestinya pelaris, tapi pelaris confirm ada itu lain. Itu pemisah. Pemisah. Ini adalah contoh kita bagi contoh kita lah berdua contoh bagi faham situasi. Saya dengan Yusuf berniaga. Saya berniaga ayam, Yusuf berniaga ayam juga. Saya nak biar kedai saya ramai orang datang. Saya pun ambil pelaris yang tak digunakan.
Jadi untuk kedai saya jadi pelaris. Orang akan welcome, dia nampak apa semua kan. Okay. Tapi untuk kedai yang berdekatan, siapa dia berdekatan berniaga yang sama? Yusuf lah. Berniaga ayam kan tadi kan, sama kan? Betul. Dia akan tutupkan kedai, Yusuf. Itu adalah pelalau, penutup penghalang. So dia duduk di depan tu supaya orang tak nampak. Betul. Jadi orang lalu memang tak nampak benda tu. Tak nampak kedai tu. Sebab tu ada setengah orang tu bila ada pelanggan kata, kedai kau dah lama tak buka. Dah 2 bulan tak buka. Tak, aku tiap hari buka. Habis aku dah 2 bulan tengok kedai kau tak buka. Bila dah ramai cakap macam tu, berubahlah bagi saya. Sebab apa tu, ada tanda-tanda yang jelas ada something yang berlaku kat kedai tu. Dia tutup. So si pelalau ni dia memang akan halang daripada orang nampak kedai dia. Nampak suram, nampak tutup, nampak gelap, tak ada rasa ingin nak pergi. Pelalau ni ada 5 medium digunakan. Okey. 5 medium digunakan. Pandangan mata, pendengaran, penglihatan, pendengaran, bunyi cakap lah. Lepas tu rasa ni lidah dan badan, dan juga jiwa ataupun emosi. So 5 ni. Okay, saya bagi contoh. Apa yang dibuat pada kedai yang kena sihir pelalau ni? Orang yang melihat, ditutupkan pandangannya. Tu pandangan mata lah. Nampak tutup, nampak gelap, nampak tak ceria, tak nak pergi macam tu kan. Okay. Lepas tu, pendengaran pula, contoh, dia masuk makan kat kedai tu, pelanggan masuk makan kedai tu, dia dengar pelayan kedai tu macam marah dia, cakap tinggi-tinggi ni, padahal dia tak cakap macam tu. Tapi orang pelanggan tu dengar, kenapa dia nak marah aku, padahal dia tak marah. Ubah, jin tu ubah. Okey, tadi penglihatan, pendengaran, lepas tu percakapan pun sama kan. Lepas tu hidung, bau busuk. Bau busuk. Padahal tak ada apa-apa pun. Bau busuk kat kedai dia. Kedai dia okey je, tak busuk. Padahal tak ada bangkai, tak ada apa. Bau. Lepas tu last sekali jiwa. Dia akan bolak-balikkan hati orang pelanggan tu, jangan pergi kedai dia. Jangan rasa ingin nak pergi kedai dia. Tapi boleh jadi ke Ustaz, kalau kita ni contoh kita ada amalan kita sendiri, yang kita jaga amalan harian kita, zikir dan sebagainya, membuatkan kita masuk kedai yang ada pelaris pula jadi bau busuk. Boleh jadi. So macam pernah kita berlaku nak differentiate. Betul. Kedai ni pernah busuk berlaku sebab pelaris ke ataupun kedai ni busuk sebab pelalau. Okey. Kita berbalik kepada kaedah yang kita check tadi tu yang first. Ada macam tu. Okay. Kena buat yang tu lah. Betul. Okey, paling tak pun dia macam ni. Kalau kita makan di kedai yang ada pelaris pun, kita baca ayat penggerak 3 kali, kita makan, walaupun ada benda yang tak elok, dia akan jadi neutral. Okey. Jadi neutral. Itu je. Macam orang ramai tanya, Ustaz macam mana saya nak buat, saya tak yakin nak buat macam tadi tu. Okey, simple. Awak masuk kedai tu, awak tak tahu dia pakai pelaris tak? Tak apa, awak duduk macam biasa. Lepas tu awak baca sebelum awak makan makanan yang ada tu, awak baca dulu ayat penggerak 3 kali. Okey? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa salim. Baca 3 kali. Tiup sikit pada makanan. Lepas tu awak makan. Katakanlah ada sihir ke, ada santau ke dalam tu, dia akan neutral dengan izin Allah SWT. Katakanlah kedai tu gunakan pelaris, dia akan rasa sebenar adalah tak sedap lah. Okay? Kalau dia memang dah sedap, memang sedap lah. Ada begitu. Okay? So pucuk pangkalnya adalah kita amalkan saja ayat penggerak tadi tu. Okay? Jangan kita rasa macam kalau gitu semua kedai kita tak nak masuk. Sesangsi kan, dia ni pakai pelaris kan. Dia takut kan. Kita pergi je dan kita baca ayat penggerak 3 kali, insyaAllah bismillah. Dan Allah akan lindung insyaAllah. Common tak Ustaz pelaris? Bagi saya akhir zaman ni ramai orang tersesak. So common lah Sekarang ni macam dah nampak macam itu. Saya cerita satu lagi pengalaman passion saya seorang. Dia secara tak sengaja terambil benda tu. Okey, macam mana? Dia ni niaga kedai baju. Kedai ni di mall. Kedai di mall. Jadi dia meniaga baju, kain apa semua lah. Satu hari dia didatangi oleh seseorang yang menjual keris kontut yang dibalut kain kuning. Okey, dia kata ini pelaris kedai. Saya nak jual dengan awak RM500. Awak nak tak? Tak nak, saya tak pakai benda ni. Tak, abang cuba dulu. Saya garanti kedai abang ramai orang datang. Jadi member saya tu macam, okey lah, boleh lah. Baru 500, okey, bayar 500. Nak dijadikan cerita, memang ramai gila orang datang. Memang ramai orang datang kedai dia. Ramai datang. Lepas tu, takdir Allah SWT, Allah Ta'ala tunjukkan keadaan benda tu yang salah. Perniagaan ni memang maju. Tapi diri dia, anak isi semua sakit. Sakit yang misteri. Yang tak tahu apa penyakit dia. Pergi hospital tak dapat detect. Anak boleh cuti setiap hari pergi sekolah. Tak boleh pergi sekolah. Isteri tak boleh nak bantu kat kedai. Suami pula diri kawan saya sendiri tu tak boleh nak pergi ke kedai. Bila niat nak pergi kedai, badan dah rasa macam malas kan. Letih lah sebagainya.
Diringkaskan cerita, datang jumpa kita, jumpa saya lah, buat rawatan. Dapat detect kau dah ambil benda ni. Mana benda tu sekarang ni? Ada, kereta kontok balut kain kuning. Bawa datang, dia ambil dalam kereta dia letak. Itulah bendanya. Dia terambil pelaris tanpa dia sedar. Di mana silapnya kakak? Ilmu dia tu yang tidak ada. Dia pun jujur kata, betul lah, aku memang naif pasal benda-benda macam ni. Dalam mall lah ni? Dalam mall. Memang ramai orang datang. Memang duit dia banyak. Duit habis kat rawatan pula? Habis kat rawatan satu hal. Duit ada pun tak boleh buat apa. Yeah. Dah sakit, terlantar. Bini pun sakit kat rumah. Anak pun sakit. Tak boleh pergi sekolah. Sampai nak berhenti sekolah. Kan? Apa kelebihannya? Itulah tipu daya syaitan. Talbis ilbis. Itulah keadaan dia. So, benda ni yang kita kena hati-hati. Biarlah kita berikhtiar dan berusaha dengan letakkan ta'akul semua pada Allah SWT. Berikhtiar tu kita buat. Belajarlah ilmu perniagaan. Kan? Tak payah nak pergi jalan singkat, nak pergi ambil benda-benda yang tak sepatutnya. Tak payah. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.